Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 1 KSSR Semakan. Hari ini kita berada pada muka surat. Kita berada pada muka surat 69. Sebelum ni kita masih kat muka surat ni juga, tapi sebelum ni kita dah cerita tentang eksperimen mari uji kan. Siapa lebih kuat, saya lebih kuat ke awak lebih kuat ke kan, di mana kita tahu bahawa lagi banyak magnet lagi kuat magnet, lagi banyak lah dia boleh tarik klip kertas. Sebelum ni kan. So, hari ni kita akan pergi kepada mari ulang kaji. Ini kalau cikgu awak ada suruh buat kat rumah, buat dalam buku tulis tu, awak buat lah. Tapi kalau tak suruh, tak apa, kita jadikan ni sebagai perbincangan kita. Jadi hari ni kita pergi kepada mari ulang kaji. Soalan pertama. Soalan pertama, namakan bentuk magnet yang berikut. Senang je kan. Yang A tu dia ada lubang tengah-tengah, dia bulat. Jadi nama ni adalah bentuk apa? Bentuk magnet apa tu? Magnet cincin. Jawapannya magnet cincin. Yang kedua B, dia macam huruf U tapi dia bengkok sikit. Apa tu? Magnet ladam. Saya ulang, magnet ladam. Namanya magnet ladam. Yang pertama tadi magnet cincin. Yang kedua adalah magnet ladam. Seterusnya yang C adalah dia macam silinder sikit tapi bukan silinder. Dia lebih kurang macam pemadam yang 4 segi tu kan. Ni namanya adalah magnet bar. C adalah magnet bar. Saya ulang balik semula. Yang pertama A adalah magnet cincin, B adalah magnet ladam, C adalah magnet bar. Seterusnya kita sambung dengan yang kedua. Antara objek berikut yang manakah mengandungi magnet? A ke, B ke ataupun C? A tu ada magnet tak? A tu apa tu? Zoom in sikit. A tu adalah bekas bekas tempat angkat barang tu. Yang B pula adalah pengorek dan yang C adalah catur. Rasanya tempat angkat barang yang A tu ada tak magnet? Dia sebenarnya kena beritahu jugalah kan benda apa ni kan. Jadi sebenarnya kalau yang B tu, B tu pengorek memang tak ada magnet lah. Memang tak ada magnet. Yang A pun tak ada kot sebab bekas tu ditutup je kan. Jadi yang ada magnet, yang mengandungi magnet adalah yang C, iaitu catur. Catur tu bawah dia, kalau awak perasan, kalau awak pernah main catur, bawah dia tu ada magnet tau. Jadi kalau awak angkat papan tu, awak terbalikkan pun haiwan-haiwan dekat atas tu kan, dia tak akan jatuh. Benda-benda dekat atas tu, objek tu dia akan melekat dengan papan tu. Biasa kalau catur yang mahal tu, dia ada macam gini. Ataupun catur yang kecil tu pun ada, dia ada magnet di bawah supaya bila kita alih-alihkan pun dia still masih lagi tak tumbang lah. Jadi yang ada magnet adalah C. Jadi ini merangkumi 7.1.5. Info guru, magnet yang lebih kuat dapat menarik klip kertas dari kedudukan yang lebih jauh. Ni saya ingatkan balik semula yang sebelum ni kita bincang. Maksudnya kalau magnet tu kuat, dia tak payah dekat-dekat kan. Ada kita buat eksperimen atas ni kan. Tadi kan. Gitu kan. Ni kan. Kita cuba dekatkan magnet tu. Boleh jarak dia sama ni kan. Yang kedua ni. Kemudian yang ni kita cuba dekatkan sikit. Belum sampai dekat lagi dah melekat dah. Kalau dia lagi cepat dapat tarik klip kertas, dia lagi kuat. Dan dalam masa yang sama kita pun tahu bahawa lagi banyak magnet kena tarik. Eksperimen atas ni sebelum ni kan. Lagi banyak magnet kena tarik, lagi kuatlah magnet tersebut. Lagi banyak klip kertas kena tarik, lagi kuatlah magnet tersebut. Jadi ada dua cara. Sama ada kita letak magnet ni, kita letakkan klip kertas dekat-dekat, tengok mana yang lagi banyak dia lagi kuat. Ataupun kita boleh guna yang cara kedua ni, kita cuba dekatkan perlahan-lahan, yang mana melekat dulu dia lagi kuat. Kita dekatkan 4-4 tu kan, contoh ni kan, kita dekatkan saing-saing, ataupun kita tolak pembaris tu, kita tolak pembaris di bawah ni kan. Kita nak senang, kalau macam saya lagi suka gerakkan pembaris ni, gerakkan pembaris ke atas sikit, nanti kita akan dapat tengok klip kertas mana yang melekat dulu dengan magnet. Kalau dia lekat dulu, maksudnya magnet tu lah yang paling kuat. Alright, jadi magnet bentuk yang lain boleh digunakan untuk menjalankan penyiasatan lanjut. Jadi awak tadi, yang ini kita guna magnet, yang ni kan magnet 4 ni kan, jadi awak juga mungkin boleh guna magnet silinder atau selepas ni, ataupun magnet ladam kat sini kan. Jadi bergantung pada cikgu awak lah. Inilah perbincangan kita. Seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya, adalah soalan yang
Nombor 3, okey. Okey, soalan nombor 3. Nyatakan dua objek yang dapat ditarik oleh magnet. Banyak benda-benda besi kan. Yang pertama apa? Klip kertas. Okey, klip kertas boleh, dan juga pembaris besi. Pembaris besi pun boleh. Senang kata apa-apa benda besi, bolehlah. Kalau awak nak jawab yang lain pun tak apa. Okey, seterusnya yang keempat. Apa akan berlaku jika dua magnet ini didekatkan? Magnet yang pertama A tu, U dengan S. Dua-dua kutub tak sama. Apa akan berlaku? Dia akan menarik. Dia mendekat kan? Menarik. Maksudnya menarik. Jawapan nombor 1, menarik. Yang B pula, kutub sama tu, U dengan U, S dengan S. Apa jadi? Dia tak nak dekat kan? Kita dekatkan dia, nanti jauh. Kita dekatkan dia, nanti jauh balik kan? Jadi ini namanya menolak. Okey, jadi A jawapan dia menarik. B jawapan dia menolak. Okey, yang kelima. Magnet yang lebih kuat dapat menarik lebih banyak klip kertas. Betul ke salah? Betul lah kan? Magnet tu kalau dia lagi kuat, lagilah banyak klip kertas dapat ditarik. Okey, kita teruskan. Setelah kita punya soalan untuk mari ulang kaji, jom kita teruskan lagi dengan ingat semula. Okey, jadi ini saya akan baca laju sikit lah. Okay, untuk ingatan kita lah dekat otak kita kan. Sebab ni tajuk ni kita dah habis. Okey, jom kita tengok. Magnet berguna dalam kehidupan seharian kita. Jadi bentuk-bentuk magnet adalah bentuk bar, bentuk ladang, bentuk silinder, bentuk butang, bentuk U dan juga cincin. Ada 6 bentuk kan yang kita belajar. Kalau kat sekolah awak mesti ada punya. Cubalah tanya cikgu awak. Okey, magnet dapat menarik objek, tetapi bukan semua objek dapat ditarik oleh magnet. Magnet berlainan kutub akan menarik apabila didekatkan. Tadi macam kat atas ni kan, berlainan kutub dia akan ditarik bila didekatkan, dan kalau magnet yang sama kutub pula, dia akan menolak apabila didekatkan. Maksudnya macam inilah yang B ni, dia tolak, dia tak suka kan apabila didekatkan. Setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. Ia bergantung jugalah pada bentuk dia. Kadang-kadang bentuk sama tapi saiz dia tak sama. Bila saiz dia tak sama, mungkin kekuatan dia pun tak sama. Kadang-kadang bentuk dia, saiz dia sama tapi bentuk dia U satu lagi bentuk ladam, satu lagi bentuk cincin, satu lagi bentuk butang. Jadi tak sama pun boleh menyebabkan kekuatan yang berbeza. Okey. Okey, rekreasi sains. Pin satu Malaysia. Okey, jadi yang ni aktiviti ni dikata hasilkan satu pin bermagnet yang menarik menggunakan logo satu Malaysia. Ni bergantunglah. Kalau cikgu awak nak buat, kalau awak tak nak buat pun tak apa. Ini saja je dia beritahu. Kalau awak berminat untuk buat PBL, Project Based Learning pun boleh. Okey. Gunakan 2 keping magnet butang untuk menghasilkan pin tersebut. Maksudnya, masa awak nak buat pin satu Malaysia ni, awak kena ada 2 pin tau. Sebab awak kena gabungkan pin satu dekat tempat lah, satu pin dekat satu bahagian, satu pin lagi dekat satu bahagian supaya awak boleh lekatkan. Dia lebih kurang macam awak buat cikgu punya name tag. Pernah nampak tak name tag cikgu yang pakai magnet tu kan? Dia kan atas dengan bawah kan. Jadi kena ada satu besi, satu magnet, ataupun dua magnet pun boleh, supaya dia boleh melekat. Kan, ini adalah salah satu rekreasi sains. Okey, ini saya kongsikan sajalah maklumat dia. Okey, jadi kita dah habis bab ni. Kita akan pergi kepada buku aktiviti. Buku aktiviti pun rasanya muka surat yang last je ni. Okey, tengok. Okey, kita pergi kepada muka surat 48 untuk ini. Okey. Okey, kenali magnet. Jom kita buat sama-sama. Okey, ni last lah ni. Untuk tajuk magnet untuk kali ni. Okey, yang pertama. Pilih jawapan yang betul, kemudian tuliskan jawapan tersebut. Jadi awak masa pilih tu awak kena garis. Garis, betul awak tuliskan jawapan dia. Okey, soalan pertama. Saya ialah apa ni, magnet ke pemadam? Alah, senangnya soalan. Mestilah magnet. Kan garis kat sini magnet, tulis balik dalam kotak ni magnet. Okey. Okey, yang kedua. Magnet, dapat ke tidak dapat menarik klip kertas? Klip kertas tu apa? Besi kan? Jadi magnet boleh tarik besi. Jadi jawapan dia dapat. Okey, garis dapat ni kemudian tulis kat sini dapat. Okey, kemudian yang ketiga. Magnet yang kuat ke lemah? Menarik lebih banyak klip kertas. Banyak klip kertas yang tarik. Maksudnya dia kuat ke lemah? Dia adalah kuat. Okey, jawapan dia kuat. Okey. Jadi garis dan tulis kuat kat sini. Yang keempat, magnet yang apa? Muka dia pun muka sedih tu. Apa? Kuat ke lemah tu? Menarik kurang klip kertas. Lemah je maksudnya.
lemah lah. Magnet yang lemah. Garis perkataan lemah, tulis dekat sini. Lemah. Jadi magnet yang lemah menarik kurang klip kertas. Okey, seterusnya yang kelima. Magnet mempunyai satu ke dua kutub. U dengan S. Satu ke dua. Satu U, satu lagi S. Ya, dua kan. Jadi magnet mempunyai dua. Garis perkataan dua. Tulis kat sini dua. Kutub yang berlainan. Okey, kemudian yang keenam. Kutub magnet yang sama ke berlainan boleh menarik. Gambar ni dah tolong kita ni. U dengan S sama ke tak tu? Tak sama kan? Jadi kutub magnet yang berlainan boleh menarik. Okey, seterusnya nombor 7. Kutub magnet yang ni sama ke tak sama ni U ni? U2 U kan, jadi sama kan? Kutub magnet yang sama boleh menolak. Okey, jadi ini merangkumi 7.1.4, 7.1.5 dan 7.1.6. Habislah kita punya tajuk magnet. Okey, jadi pada video akan datang kita akan masuk kepada tajuk baru. Iaitu penyerapan. Tak sabar nak tengok ni tajuk apa ni penyerapan ni. Kenapa ada kartun-kartun tu? Kalau nak tahu, nak cerita tentang bab ni, tunggu nantikan video terbaru daripada saya, okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.